Salam sejahtera. Singapura dan Malaysia menyasarkan untuk memuktamadkan serta memeterai perjanjian zon ekonomi khas antara Johor dengan Singapura menjelang pertengahan Januari tahun depan. Berucap di sidang media di Istana menyusuli retreat pemimpin dengan rakan sejawatannya dari Malaysia, Perdana Menteri Lee Hsien Loong menyifatkan zon ekonomi khas Johor Singapura SEZ sebagai satu projek yang besar dan membawa masa depan cerah. Kedua-dua negara juga menantikan detik untuk menandakan peristiwa penting dalam keterhubungannya apabila Causeway mencapai pembangunan seabad tahun depan. Setelah 3 tahun ditiadakan dek pandemik COVID-19, delegasi dari Singapura dan Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri masing-masing sekali lagi bersua bagi menghadiri acara tahunan retreat pemimpin. Mesyuarat tahunan ini wadah utama bagi membincangkan isu-isu dua hala yang belum dihuraikan serta meneroka bidang-bidang kerjasama baharu. Dari segi ekonomi, kedua-dua pemimpin membincangkan usaha memperdalam kerjasama. Kedua-dua pihak berharap dapat memeterai perjanjian berhubungan SEZ pada Januari depan. PMD melahirkan harapan bahawa dengan tertubuhnya SEZ, ia akan meningkatkan aliran barangan dan penduduk rentas sempadan. Ini selain meningkatkan daya tarikan ekonomi kedua-dua negara. SEZ akan terletak di kawasan pembangunan Iskandar. It makes something meaningful for Iskandar as a place where investors will be focusing their attention, and it means that for companies in Singapore, they can think of having a presence on both sides and therefore having more flexibility and being able to do things which they couldn't do if they were only in Singapore or only in Johor. So we have great hopes. PM Lee dan PM Anwar juga membincangkan isu-isu dua hala yang lama tertunggak termasuk air dan ruang udara. Kedua-dua pihak bersetuju untuk menyemak semula bagaimana perkhidmatan lalu lintas udara yang disediakan di selatan Malaysia selaras dengan saranan-saranan yang ditetapkan oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO pada 1973. Semakan akan mematuhi piawaian keselamatan dan kecekapan ICAO serta membincangkan keperluan operasi semasa dan masa depan kedua-dua negara. PM Lee berkata semua isu itu akan dipertimbangkan secara menyeluruh dan membina dalam konteks hubungan dua hala yang lebih luas. Prime Minister Anwar and I also discussed outstanding bilateral issues, including maritime delimitation, reclamation at Petra Branca, water and airspace. These are all important issues, and we will consider them holistically and constructively within the broader context of our overall relationship. Importantly, they will not be allowed to colour and affect this overall relationship or detract from the many positive areas of cooperation between us. I'm confident that the two countries can work out durable and mutually beneficial ways forward on all of these issues. Saya berpendapat rakyat akan peroleh manfaat yang sangat tinggi, baik sekiranya beberapa isu yang tertangguh itu selesai. Termasuk air. Isu air itu memerlukan kesediaan Johor untuk melebar, memperkuat dan memperbaiki keupayaan pengeluaran air yang akan memberi manfaat pertamanya kepada rakyat Johor, memenuhi keperluan Johor dan juga kepada Singapura yang memang kita terikat dengan perjanjian yang lama. Tetapi kesediaan Singapura untuk membantu dalam penyelenggaraan ini bersama dengan Johor itu kita lalukan. Begitu juga tentang kemudahan keperluan udara yang juga dibincangkan dengan teliti, soal kesediaan kita untuk ekspor tenaga dari Semenanjung dan juga dari Sarawak yang akan juga memberi faedah kepada Singapura dan keuntungan kepada Malaysia.
Ekonomi Singapura dijangka bertambah baik dalam separuh kedua 2024. Dalam laporannya, Penguasa Kewangan Singapura MAS menyatakan GDP keseluruhan tahun ini diramal menghampiri kadar potensi iaitu pertumbuhan antara 2 hingga 3%. Semua sektor dijangka menyaksikan pertumbuhan lebih kurang sama. Sektor pengeluaran yang menguncup sebelum ini dijangka pulih ekoran permintaan sejagat yang lebih mantap bagi elektronik. Sementara itu, pertumbuhan sektor pelancongan diramal reda selepas rancang ekoran pembukaan semula pelancongan. Namun, MAS memberi amaran tentang beberapa risiko yang menanti. Pertumbuhan yang perlahan di zona Eropah, Jepun dan Amerika Syarikat serta krisis hartanah di China berpotensi menyekat permintaan bagi perdagangan global. Inflasi pula diramal meningkat pada jangka pendek bagi mencerminkan kenaikan kos elektrik dan cukai GST. Namun begitu, kadar inflasi secara keseluruhan bagi tahun depan dijangka berkurangan antara 2.5 hingga 3,5%. Sementara itu, Pengarah Urusan MAS, Ravi Menon berkata Bank Pusat itu belum lagi mengisytiharkan menang dalam perjuangannya menangani inflasi. Ini meskipun tekanan harga di Singapura tidak lagi setinggi sepanjang tahun lalu. Maka itu, tambahnya masih terlalu awal untuk membincangkan soal melonggarkan dasar keuangan. MAS sebelum ini mengetatkan dasar keuangannya sebanyak 5 kali dalam tempoh 12 bulan demi mengawal kadar inflasi. We are not declaring victory yet. 3% is not good enough. We've always averaged something like 2%. Next year, we have one percentage point hike in GST that will have an immediate impact on inflation. So we're looking at next year also 2.5% to 3.5% core inflation. Much better than the last 2 years, but we've not come home yet. So I think it would be premature to talk about relaxation or easing in monetary policy. And you'll notice that is also the same rhetoric coming out from the major central banks. Some have paused, they've stopped tightening or reduced the pace of tightening. But I think it's too early to ease, because once you ease, and if inflation surges up again, you've got to redo all that hard work. So I think central banks are right to be conservative on this and to wait. Apabila ditanya mengenai pandangan beliau tentang risiko perang Israel-Hamas kepada ekonomi Singapura, Encik Menon berkata konflik ini masih dalam fasa awal justru sukar untuk membuat sebarang ramalan. Tambahnya, kesannya terhadap ekonomi bergantung kepada sama ada yang mencetuskan risiko terhadap harga tenaga dan harga komoditi seperti yang disaksikan ekoran perang Rusia-Ukraine. Encik Menon berkata perang itu mempunyai kesan yang amat meluas terhadap harga minyak kerana kedua-dua negara itu merupakan penghasil dan pengekspor utama dunia. Saudara, menjelang pertengahan dekad 2030, setiap perhentian bas di Singapura akan dipantau oleh kamera polis. Ini merupakan sebahagian daripada rangkaian kamera polis atau POLCAM yang diperluaskan kepada lebih 200,000 kamera. Pasukan Polis Singapura SPI membuka tender bagi pemasangan kamera perhentian bas itu hari ini. Gambar dari kamera polis untuk menunjukkan seorang wanita yang didapati menyibah air panas ke atas orang lain. Dia kemudian menukar pakaian untuk mengelak daripada diberkas. Bagaimanapun dengan bantuan POLCAM, dia berjaya diberkas dalam masa beberapa jam sahaja semasa cuba meninggalkan Singapura. Buat masa ini, ada lebih 90,000 POLCAM di serata Singapura, iaitu di tempat-tempat awam seperti blok-blok HDB dan ruang terbuka. POLCAMs have assisted the police to solve around 7,500 crime cases since 2012. They have been effective in solving physical crime such as unlicensed money lending harassment and housebreaking cases. On many occasions, POLCAM footage helped police to identify, locate and arrest suspects involved within hours of a crime being reported. Kini lebih banyak POLCAM diperlukan memandangkan lebih banyak estet perumahan baru dan kemudahan awam baru dibina.